Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnia dan rahmatnya masih kita panjangkan umur yang dapat kita bertemu pada malam ini, malam yang berkat, yang setiap malam ada keberkatan, malam yang tambah-tambah kita berada pada bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan. Barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballagna Ramadan. Itu doa yang Nabi ajar, Allahumma barik lana fi Rejab, berkatkan bulan Rejab, fi dalam bulan Rejab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa ballagna Ramadan dan sampaikan, balagha sampai, sampai maksudnya panjang umur dalam bulan Ramadan. Jadi moga-moga 3 bulan ini banyak faedah, banyak dia punya kelebihan. Buktinya peristiwa-peristiwa besar banyak berlaku pada 3 bulan tersebut. 3 bulan ini berpuasa di bulan Rejab, bulan Sya'ban, dan tambah lagi di bulan Ramadan puasa wajib. Puasa yang menjadi salah satu rukun Islam dipilih bulan Ramadan. Kenapa bukan bulan lain? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Unzila fihi al-Quran. Jadi banyak. Moga-moga kita dapat kebaikan dan keberkatan umur. Umur kita makin lama makin bertambah, maka amalan kita pun baik, bacaan Quran kita pun banyak, zikir pun baik, dan segala macam. Itu maksudnya keberkatan. Jangan kita makin berumur ni makin kita bosan, penat semayang, bosan apa lagi. Jadi kalau bosan tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, penat Nabi, meninggal wafat isteri Nabi Sayyidah Khadijah, kemudian bapa saudaranya Abu Talib. Nabi sedih sangat, nampak tak? Sedih, terlalu sedih. Kalau orang muda sekarang sebut sedih lah. Sedih apa itu? Sedih gila. Bukan sesuaikan dengan Nabi supaya kita faham. Kalau dulu sebut sedih gila tak faham. Sekarang ni sedih gila orang tahu. Nampak tak? Punya teruk ni bahasa tu orang tahu. Ingat kau orang gila, rupanya terlalu sedih. Itu maksudnya. Jadi Nabi sedih, maka digelar sebagai Amul Huzni, hazan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Hada yusamma al-hazan, al-hazina, al-haznu. Haznu maksudnya apa? Derita, sedih. Nabi sedih, Nabi pun sedih. Jangan fikir orang lain yang sedih, Nabi sedih. Bayangkan kita jangan cerita jadi hari sedih, nampak tak? Tengok ustaz dah sedih, nampak tak? Yang lain jangan kita, nampak tak? Jadi macam itu sifat manusia. Banyak rintangan kesabaran maupun, maka di sana nak menggambarkan kesedihan Nabi. Maka sedih Nabi tadi, maka Allah beri berita gembira bila pada bulan sekarang, bulan Rejab. Jadi nak sambut bulan Rejab, peristiwa yang paling besar sekali, Isra Mi'raj. Jadi tak mengakulah nak ceramah ke, nak menyambut ke, nak buat makan ke, tak ada masalah. Kerana rasa gembira Isra Mi'raj. Bila berlaku Isra Mi'raj, artinya cinta Nabi. Bila cinta Nabi, cinta Islam. Bukanlah bid'ah pula. Inilah sama Isra Mi'raj, bid'ah lah apa dan segala macam. Kalau joget bersepah kat luar tu tak bid'ah pula. Itu kita fikir logik lah. Tak payah dalil-dalil, ambil Quran bentang banyak-banyak, cerita macam mana dia tak perlu. Fikir logik akal aja. Pergi mana? Pergi ke masjid. Pergi masjid langkah dapat pahala. Pergi masjid niat iktikaf, lepas tu dengar ceramah, tajuk Nabi, tajuk Allah dan Rasul, tajuk tentang Al-Quran. Isra Mi'raj disebutkan di dalam Al-Quran.
maka membicarakan tentang Quran, tentang tafsir, membicarakan tentang Masjid Haram, membicarakan tentang Masjid Aqsa. Masjid Aqsa masjid kiblat yang pertama, Masjid Haram kiblat yang kedua. Lepas tu cerita Sidratul Muntaha, cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tajuk dia. Bila kita membicarakan tajuk-tajuk demikian dalam apa pun majlis, maka dia bukan dianggap sebagai bid'ah. Dan kita kena fahamlah. Ulama-ulama dulu kata boleh, tiba-tiba bila mengaji Mekah Madinah dia kata tak boleh pula. Nama tak? Jadi benda yang tak betul. Nama tak? Benda yang jauh sangat. Kita pakai dia punya konten dia, apa benda kandungan perkara-perkara yang kita sebut tadi. Moga-moga kita dapat keberkatan dalam bulan Rejab. Bulan Rejab Nabi berpuasa. Banyak fadilat-fadilat, walaupun di sana ada hadis-hadis yang dhaif dan segala macam, tetapi kelebihan tetap ada. Bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Itu kita kena faham, supaya kita berusaha menambahkan bekalan kita, mendapat kebaikan pada bulan Rejab. Jadi sebenarnya bulan Rejab ni tadi, hari ni dah berapa dah? Abad 26 dah 27 Rejab kan. Kita menyambut, kita bukan beriktikad 27 mesti sambut. Asalkan bulan Rejab kena sambut. Sebelum bulan Rejab pun kita sambut juga. Nampak tak? Rejab, ada orang nama Rejab bin apa? Bin apa kan? Rejab bin Hasan. Tapi bukan Rejab Jembatan Rio, kita marah pula. Nampak tak? Mana bapak, mana anak saya tak tahu. Rejab bin Hasan bin Rejab. Kalau di Mesir tu nama Rejab masyhur, dipanggil Rejab. Ada satu family, bukan family store, Ibnu Rajab namanya. Dia punya family dia punya apa, dia punya tempat, dia punya store, dia jualan dia Ibnu Rajab. Nak pergi mana? Pasar Suq Ibnu Rajab nama dia. Ibnu Ragam. Rajab, kerana dia beranakkan pada bulan Rejab. Nampak tak? Jadi bulan Rejab tu banyak kebaikan. Jadi kita ni berada pada bulan Rejab. Semoga-moga Allah Ta'ala panjang umur kita bulan Sya'ban. Lepas tu masuk kita bulan Ramadan. Artinya tinggal sebulan lagi. Nak makan minum sebulan lagi. Nak buat kenduri kena sekarang. Cepat-cepat. Habis mengajar ada kenduri sebulan. Contohnya lah, nampak tak kira dah. Jadi maksudnya niat kita bersedekah. Kita nak bersedekah tu kepada arwah ayahnya yang telah meninggal dunia. Niat kita tu dapat pahala dah. Nampak tak? Jadi pahala tu orang makan, baca doa tu lain lagi. Niat tu dah dapat pahala dah. Jadi Allah tahu semua. Dia minta niat. Innamal a'mal binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang apa yang dia niat. Kalau kita niat tak betul pergi masjid, walaupun pergi masjid mana sekalipun niat tak betul, maka tak dapat pahala. Jadi niat. Kita bersedekah dengan niat. Kita sembahyang niat. Itu niat yang khusus. Kita hidup dengan niat. Itu maka hidup kita tu dengan niat, iaitu mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkaitan dengan Isra Mi'raj, dia sebut Isra Mi'raj apa benda? Ceritanya Mi'raj ini sebenarnya, Isra Mi'raj salah satu daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat Nabi. Mukjizat dia bukan karamat, bukan karamat. Al-mu'mahiyah mukjizat. Qala Imam Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Nak cerita apa dia mukjizat? Al-mu'jizat al-muhammadiyah. Al-murad min al-mu'jizat ma yu'jizul bashar an al-ityan bimislih. Perkara-perkara yang lemah manusia daripada mendatangkan seumpamanya. Itu maksud dia. Jadi orang manusia lain tak dibawa. Walaupun Nabi Musa dengan kaum dengan dia punya bomo Fir'aun tu, dia bawa tukang sihir tu, dia ambil, dia bawa, dia boleh jadikan ular. Tapi ular dia tak betul, ular dia jin. Maka dengan ular daripada Nabi Musa tadi mukjizat, menelan ular-ular yang lain. Maka bila nampak perkara tersebut, maka tukang sihir kata ini bukan ular, ini bukan jelmaan, ini sesuatu yang luar biasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka itu ayat mereka itu beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Majitum bi sihr innama sayutil
innallaha la yuslihu amal al-mufsidin wa yuhibbu Allahu al-haqqa bi kalimati walau karihal mujrimun. Fawaqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fawaqa al-haqqu, maka berlakulah kebenaran. Fawaqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun, maka batallah apa yang mereka lakukan. Itu maksud dia. Ini doa orang yang kena sihir. Nampak tak? Jadi kalau kena sihir, kita baca ayat ni, insya-Allah. Wa batala ma kanu, ya, maka batallah, cancel. Orang yang kena sihir, kena santau. Nampak tak? Itu ayat sihir dengan berkat Nabi Musa AS. Ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu. Ma ji'tum, tidak datang sihir. Ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membatalkan sihir tadi. Innallaha la yuslihu amalan mufsidin. Dan Allah Ta'ala tidak akan memperbaiki amalan orang-orang yang jahat, mufsid, orang yang melakukan kefasadan di atas muka bumi. Jadi kita balik mukjizat. Jadi itu maksud mukjizat sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Ia sebagai tanda kenabian. Fa in qurina bitahaddi, perkara-perkara yang disertakan dengan cabaran itu dinamakan sebagai mukjizat yang diberikan kepada para anbiya. Jadi antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain mukjizat Isra Mi'raj, kita nak sentuh sedikit. Antara mukjizat Nabi yang utama ialah mukjizat Al-Quran. Tu mukjizat Quran, tu mukjizat Nabi. Mukjizat hissi, yang kedua mukjizat maknawi, yang kedua insyiqaqul qamar. Nanti kita cerita sikit. Al-Quran tu mukjizat. Apa dalilnya? Antara ayat Quran yang masyhur kita dengar biasa diulang, qul la inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah ya Muhammad, la inijtama'atil ins, sekiranya semua manusia dan semua jin, manusia semenjak Nabi Adam dulu sampai sekarang, dan semua jin, segala jin. Jin ni bukan calon-calon jin, bukan jin yang ganggu orang. Ini jin, kalau yang jin Nabi Sulaiman tu, dia boleh memindahkan istana Putrajaya, istana Balqis yang di Yaman tu dipindahkan ke Palestin. Istana, nampak tak? Bayangkan istana Putrajaya tu, sultan dipindahkan ke Duyung, contohnya, dalam sekelip mata. Dia kata berapa lama nak pindah? Masing-masing kita buat contoh. Ada yang mengatakan sebelum kau bangkit daripada kursi, kau bangkit sebelum kau berdiri, aku dah pindahkan. Ada yang mengatakan demikian. Mesti banyak perbahasan tu. Paling last sekali makan, siapa nama dia? Barakhaya, apa nama ujung tu. Maka dia mengatakan, aku boleh memindahkan sebelum kamu mengerlipkan mata kamu, qabla an yang tadda ainah. Sebelum kamu kerlip mata, bukan dah kelip mata, buka mata. Jadi bukan dipandang tahan setengah jam, tahan mata, bukan macam biasa, nampak tak? Menunjukkan cepatnya. Itu bau jin, bukan kuasa Allah Subhanahu. Itu semua dengan izin Allah, nampak tak? Jadi kalau semua jin-jin berkumpul dan semua manusia itu berkumpul, berpadu tenaga, la inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli, untuk mendatangkan sebagaimana Quran, la ya'tuna, maka dia tak mampu bimithlihi, walaupun seumpama suratul Ikhlas, Qulhuwallahu ahad, ataupun suratul Asri wal Asri, ayat yang paling pendek. Bila kita semayang ni wal asri Qulhuwallahu, ayat paling pendek sekali yang kita langgan. Ada Qulhuwallahu kita baca, Qulhuwallahu lagi. Yang cari yang pendek lagi. Nampak? Misalnya, kalau kamu mampu datangkan, nescaya kamu tidak mampu membuat seperti Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ini nak membuktikan Quran itu mukjizat daripada Allah. Sebab itu Quran, syaitan takut dengan Quran tadi. Kita baca Quran, bayangkan Quran itu hebat, baru Quran syaitan takut. Ini kita baca Quran, kita pula takut nak baca Quran. Baca Quran telinga panas, baca Quran sakit kepala. Nampak tak? Kerana jin duduk dalam kepala otak. Nampak tak?
Itu kita faham. Bila dengar lagu tak apa pula segar-gegar. Jadi tak sama. Nampak sebab tu Quran. Quran tu kita kena baca. Kalau tak boleh baca Quran, memang betul ada gangguan daripada syaitan. Itu dalil. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Jika kamu ragu apa yang kami turunkan terhadap hamba kami ni Muhammad, maka datangkan seperti Quran. Wad'u syuhada, maka panggil. Wad'u da'a, kau jemput panggil syuhada tu saksi. Tapi nak sesuaikan dengan uslub semasa. Makna saksi ni kau panggil kamu punya geng. Selain daripada maksudnya kamu tak percaya Quran, panggil buat kamu. Panggil geng-geng kamu. Panggil penyokong kamu buat seperti Al-Quran. In kuntum sadiqin, jika kamu betul, jika kamu benar cakap kamu. Maka Allah jawab balik, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Fa illam taf'alu, sesungguhnya kau tak boleh buat, wa lan taf'alu, dan tidak akan mampu buat. Allah sebut dua kali nama. Mula lam, kamu tak boleh buat. Yang kedua, la, tidak akan berjaya. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Maka Allah kata sebenarnya kau kena tunduk, dengar dan taat. Sebenarnya kau mesti takut dengan api neraka. Maksudnya kena mendengar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dia. Yang berkaitan dengan Al-Quran itu mukjizat. Jadi kita mesti beriman dengan mukjizat berkenaan dengan Al-Quran, wahyu. Jadi yang seterusnya, insyiqaqul qamar. Insyiqaqul qamar. Insyiqaqul qamar artinya bulan terbelah. Bulan terbelah dua. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Jadi bila orang kafir tengok bulan terbelah dua, dia kata ini sihir. Ini bukan sihir, nampak tak? Dia minta supaya terbelah dua. Itu riwayat Bukhari wa Muslim. Bahawa Ali Mekah, dia sa'alu Rasul, dia bertanya Nabi SAW, anna anjur yaw ayat fa'araum qamar. Maka penduduk Mekah bukan seorang, dia minta ramai-ramai tunjukkan tanda bahawa kamu ni Nabi. Maka Nabi perlihatkan tanda, fa'arahum al-qamar syaqqain. Maka Allah memperlihatkan kamar bulan terbelah dua. Qala mutim insyaqqal qamar. Maka di sana disebutkan terbelahlah kamar ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasara firqatain. Maka menjadilah dua pemisah. Firqa ala hadzal jabal. Satu terbelah di sebelah bukit ini, wa firqatun ukhra ala hadzal jabal. Dan sebelah lagi di sebelah bukit yang lain. Lalu mereka menjawab, saharna Muhammad telah menyihirkan kami. Nampak tak? Jadi dia tak beriman. Nampak? Jadi kita bab beriman tu, jangan kita sampai nak puaskan hati kerana menolak kebenaran. Akhirnya mati berada dalam kekufuran. Itu tentang. Jadi banyak nubul ma' min baina asabihi, keluar air daripada baina asabi', antara jari jemari Nabi, jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu antara mukjizat Nabi, iaitu dalam satu peristiwa. Qala Anas bin Malik, Sayyidina Anas menyatakan, Anas Malik ni pembantu Nabi, khadim, pembantulah, bukan pengasuh, pembantu. Anas Malik yang dibawa asuh Nabi. Dan Anas Malik kalau tak silap, tubuh badan yang kecil je, kaki kecil je, badan yang kecil. Orang Arab yang besar-besar, yang kecil-kecil juga. Jadi satu masa angin bertiup kuat. Bila angin bertiup kuat, maka sahabat mentertawakan dia, kerana dia pun tiup angin macam nak kena terbang juga. Tak kecil. Dari bila nak nyatakan demikian, maka bila dengar sahabat tertawa, maka Nabi menyatakan, lau uzina, jika ditimbang dia punya kaki, apa ayat dia, dia punya kaki Anas bin Malik dengan Jabal Uhud, Jabal Uhud, dan saya lebih berat kakinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Min dahab, daripada emas, bukan batu-batu tanah tu. Kalau
tanah Jabal Uhud pun dijual kat sini pun banyak nilai tu. Kenapa tak jadi emas? Itu nak tunjukkan nilai kaki yang kecil tetapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kerana keberkatan hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Maka dinyatakan Sayyidina Anas mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanatis salatul asri, hampir waktu sembahyang asar, wal tamasan nasul wudu, maka manusia mencari air tak ada waktu tu. Ini disebutkan al-wudu bi fathil waw. Fathil waw al-ma' yatawadda, al-wudu maksudnya untuk wudu. Iltamasan nasul al-wudu, wudu wudu. Wudu ni artinya benda yang digunakan untuk berwudu. Kalau berwudu dia jadi nama. Dia jadi nama noun kan. Jadi nama wudu lain, wudu lain. Wudu artinya mereka mencari air, termasuk dia untuk berwudu. Itu dia punya bacaan dia. Falam yajiduhu, maka dia cari air tak ada. Maksudnya air tak ada lah. Dia cari kat pergi lah, bukan pergi tu hilang. Nampak tak? Maksudnya dah tak ada air kering. Falam yajid fa'utiya rasul, maka dia datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di wudu, fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu fi zalikal ina, maka Nabi pun datang. Nabi datang bila air tak ada, Nabi meletakkan wada'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu, tangannya fi zalikal ina, dalam bekas tadi. Wa amara Nabi an yatawadda'u minhu, maka Nabi menyatakan mereka semuanya berwuduk daripada bekas tadi. Fara'aitul ma'u yanba' min baini asabihi, maka aku melihat air keluar daripada jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina asabi', antara dua jari, maka keluar air. Wa tawadda an hatta tawadda min inda akhirihim, maka semua mereka berwuduk dari seorang demi seorang. Qultu li Anas kam kuntum, maka Nabi Qatadah menyatakan, qultu, aku berkata kepada Sayyidina Anas, kam kuntum, berapa bilangan kamu? Qala zuha, maka mereka mengatakan zuha usalasu mi'ati rajul. Zuha menghampiri 300 orang lelaki, 300 orang. Kita tak sampai 100. Contohnya sekarang kat dalam masjid ni, kalau berwuduk satu pola, setengah pola boleh habis. Dari jari Nabi, dari mana datang air? Nampak tak? Daripada darah daging, habis kering darah. Nampak contohnya lah. Itu mukjizat, itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh diterima akal. Kalau kita tepuk batu daripada bukit, sebab apa batu tu keluar air? Belakang tu ada tanah subur, kita kata. Belakang tu ada perairan, contoh kita. Maknanya ada sumber-sumber. Jawapannya tidak. Nampak tak? Ini daripada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita tengok perbezaan. Sebab itu ada cuba kita bandingkan setiap perkara yang berlaku kepada para nabi yang lain berbanding dengan Nabi lebih utama dia punya keistimewaannya. Kalau keluar air, tengok Nabi Musa. Kaum dia jumpa Nabi Musa, setiap kaumnya ada berapa? 12 kabilah kaum kan Nabi Musa. Nabi Musa kaumnya besar-besar. Dia minta air, maka kalau kau betul-betul kau ni seorang Nabi, aku nak air, kau buat keluarkan air daripada bukit ni. Maka Nabi pun berdoa Nabi Musa. Lalu keluar air daripada isnata asyara ainan, apa ayat dia? Dalam surah Al-Baqarah, isnata asyara ainan, 12 mata air. Setiap mata air masa satu kaum kabilah minum daripada air tersebut, berwuduk dan seumpama. Itu 12. Itu daripada batu. Ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beza tak? Berbeza. Daripada diri sendiri dengan daripada pihak yang lain. Itu nak menunjukkan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan para anbiya yang lain. Dan juga yang kedua, nak menggambarkan mukjizat yang berlaku kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih 300 orang. Hadil mukjizat zahirah, ini mukjizat yang zahir yang disaksikan fi suqil Madinah al-Asimah, di tengah bandar Madinah, suq, pasar. Di pasar Madinah, ibu kota, wa hadarha wa syahada qarabatu 300 rajul.
disaksikan oleh lebih 300 orang. Jadi banyak mukjizat Nabi terlalu banyak. Taksirut ta'am, makanan sedikit mencukupi. Kemudian tu antara yang penting yang kita tahu, pernah dengar inqiyadus syajar lahu sallallahu alaihi wasallam, pokok. Satu ketika Nabi riwayat daripada Imam Muslim daripada Jabir Abdullah radhiyallahu taala anhu maqal sirna ma'an nabi, ini berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta nazalna wadiyan. Tiba-tiba nazalna, dia turun pada kawasan satu wadi. Afi satu wadi apa? Ai wasi'an rahman, wadi yang agak luas. Fazahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun pergi yakdi hajata, untuk apa yakdi hajat, iaitu qada hajat. Kita kata nak buang air, itu maksudnya Nabi nak buang air. Jadi tak salah kalau kita duduk padang pasir nak cari bilik air, mana ada, nama tak, dan tu nak macam mana? Buang air lah mana-mana yang patut, nama tak, yang mana yang sesuai lah. Cuma nak cerita tadi, fa'atba'ahu bi'idawati firma, maka Nabi bawa bersama idawah, bekas air. Fanazara falam yara syai'an, Nabi tengok. Fanazara falam yara syai'an, Nabi melihat, tidak melihat sesuatu pun. Yastatiru bih, tak ada sesuatu yang boleh melindungi Nabi. Wa isyajaratan bisyati al-wadi, tiba-tiba dua pokok daripada tepi pantai wadi, bukan tepi pantai, tepi wadi tu masih tanah subur. Katakan sini kosong, pokok tu ujung je, ada dua pokok. Syajaratan bisyati al-wadi fantaraka ila ihdakuma fa'akhadha bi ba'd min aqsad. Lalu kedua pokok tu bergerak. Dia bergerak menghampiri Nabi, maka aqsan, dahannya bercantum antara satu sama lain. Itu maksudnya fa'akhadha bi ba'd min aqsaniha, maka cabangnya dengan dahan yang lain saling bertemu antara satu sama lain. Wa qala, maka Nabi kata apa? Inqiyadi alayya biiznillah, maka tutupilah, bawalah aku dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalat ma'ahu kalba'ir al-mahshud alladhi yusani qa'idu hatta atashadat al-ukhra fa'akhadha ba'da min aqsan. Lalu datanglah pokok yang satu lagi, maka menutupi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi qada'ul hajat. Nampak, untuk apa? Qada hajat. Apa ni? Untuk buang air kecil dan sebagainya. Ini nak tunjukkan antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haninul jaza, kurma menangis, syauqan ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita dah sering kita ceritakan, ketika mana Nabi menjadikan membar untuk dia berkhutbah. Yatahiz laka membaran, jadi pokok tu Nabi gunakan ketika Nabi berkhutbah. Kemudian apa dibuat akan membar ni. Kemudian bila Nabi buat membar, maka Nabi tak pegang pokok, ataupun setengah riwayat Nabi bersandar ke atas pokok tadi, maka pokok tadi menangis. Haninul jaza, inna hadza baka lima faqat min adh-dhikri, itu maksudnya fasahan nakhla jaza siyahas sabi. Banyak setengah riwayat menyatakan daripada Imam Bukhari, an-nakhla, pokok tadi, cabang jaz'un nakhla, pokok kurma tadi, dia menangis seperti siyahus sabi, seperti kanak-kanak yang menangis. Summa nazala sallallahu qadamau ilai ya'innu aninu sabi alladhi yaskun. Lalu Nabi turun daripada membar, qadamau maksudnya Nabi peluk pokok tadi. Nabi peluk, ya'innu aninu sabi, sebagaimana memeluk kanak-kanak, alladhi yaskun, lalu dia senyap, dia rasa tenang. Qala kana tabki ala ma kana tasma' min az-zikri indaha. Itu nak tunjukkan bagaimana hanin jaza, rindunya pokok tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak berkaitan dengan mukjizat sallallahu alaihi wasallam. Batu-batu bertasbih, apabila Nabi pegang bertasbih, menunjukkan batu itu mengenal Nabi, mengenal hamba kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu kita pun mesti
mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambah-tambah lagi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi bila sebut Isra wal Mi'raj sepintas lalu, di sana nak menggambarkan dunia lawannya akhirat, dosa lawannya pahala. Itu maksudnya hidup di dunia ada tujuan dan matlamat. Bukan hidup dunia semata-mata nak makan, semata-mata nak cari duit, semata-mata nak enjoy, bukan. Tapi hidup kat dunia, kalau buat dosa, nanti Allah tunjukkan balasannya, sebagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan, sebahagian daripada malam, bukan sepanjang malam, daripada Masjid Haram ilal Masjidil Aqsa. Nabi dipertontonkan, diperlihatkan. Bila Nabi tengok, maksud dia apa? Nabi akan sampaikan kepada umatnya. Kita ni umat dia. Jadi bila kita tahu, kita baca, kita dengar, maka kita mesti percaya. Kalau tak percaya, tak boleh. Nama kerana disebutkan di dalam Al-Quran, dia akan jatuh bawa kepada kekufuran, kufur terhadap peristiwa Isra, kerana bukan logik akal. Nama tak kerana melibatkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Isra Mi'raj yang pertama, disebutkan di dalam Al-Quran, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, dan banyak aspek nak cerita, ilal masjid aqsa allazi barakna haula linuriyahu min ayatina, yang akhir sekali innahu was-sami', maha besar Allah Ta'ala, yang maha sami'un, mendengar, dan juga basir, melihat. Subhanallah, maka kita berzikir subhanallah, itu maksudnya subhana, maha suci. Sebab itu pahala kita mengucap tasbih itu besar pahalanya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Antara kalau naik yang tingkat keempat, kalau tak silap, maka Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Maka Nabi Ibrahim kata apa? Salim ala ummatik, berikan salam kepada umat engkau, dan sampaikan berita bahawa dalam syurga itu ada satu taman. Satu taman, di mana taman tadi satu taman tadi tanah yang kosong. Tanamannya ialah apa? Maka dia mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu tasbih, nama tasbih. Jadi perkataan itu tadi merupakan tanaman di dalam syurga. Ini daripada hadis yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi banyak. Jadi kesimpulan ni kita nak cerita tadi, ni banyak kesimpulan ni. Tadi dah kesimpulan, ni kesimpulan lagi. Jadi nak menggambarkan bila sebut Isra Mi'raj, Nabi nak ceritakan kepada kita, kamu di dunia adanya akhirat. Hidup ni untuk beribadat. Lepas tu ada balasan syurga dan ada balasan neraka. Diperlihatkan Nabi daripada Masjid Mekah, Masjid Mekah sekarang, Masjidil Haram, adanya Kaabah, tempat Kaabah. Nabi dibersihkan jantungnya, dadanya, diletakkan Al-Hikmah, An-Nur. Sebab apa? Sebab itu bila kita nak semayang, kerana nak bertemu Allah. Nabi nak bertemu Allah, dibersihkan. Sedangkan Nabi orang yang bersih, nak menggambarkan sebersih yang mungkin. Itu maksudnya. Sebab itu kita bila nak menghadap Allah, kita nak semayang. Nanti nak menghadap Allah, maka kita istighfar 3 kali, Astaghfirullahalazim. Nama tak kita punya akal berfikir, mata kita berfikir dengan astagfirullah, telinga kita berfikir, apalagi kita memusatkan kita punya maksud astagfirullah tadi, supaya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang semayang ingin bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang dimaksudkan. As-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu merupakan mi'raj, artinya tanda orang-orang yang beriman. Sebab itu kita beriman, alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan. Tapi jangan tak sembahyang pula. Jangan kata sembahyang itu tak betul pula. Jangan kata sembahyang itu sembah batu lah. Sembahyang itu sekadar niat dah, tak payah kita praktik macam kita sembahyang sekarang. Nampak tak? Sedangkan sembahyang itu dah 1000 tahun dah. Berapa ramai orang sembahyang, orang alim, orang wali, para wali, segala macam. Nabi pun sembahyang.
Daripada Mekah ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa, maka Nabi disuruh oleh Jibril, dah saf, dah semua dah sama semua. Tiba-tiba Jibril tarik tangan Nabi jadi imam. Nabi jadi imam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belakang siapa? Para anbiya, para malaikat dan segala macam. Nak tunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama takkan kita tak percaya lagi. Dia bukan perkara dongeng. Kalau kita anggap dongeng, azab kubur pun dongeng juga. Kerana kita tak pernah tengok, tak pernah nampak. Soal mungkin dongeng juga. Dan tu nak percaya macam mana? Dan sebab itu kita kena bergantung Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu hadis-hadis tu tafsir lagi diuraikan oleh para ulama yang muktabar, supaya kita yakin tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan bulan Rejab ni tadi kita ambil manfaatnya, iaitu tentang sembahyang. Disyariatkan sembahyang pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Khamsa yusawi khamsina salatan. 5 waktu menyamai 50 waktu. Nampak tak? 5 waktu pun kita tak larat. Kalau 50 waktu, lagilah. Nampak tak? Itu kita kena fikir sembahyang. Jangan kita duduk sambut Isra Mi'raj, sembahyang tak ada pula. Dan sembahyang, kalau macam tak sambut-sambutlah. Dalam arti kata kita mengingati, ingat balik, supaya kita rasa takut, supaya kita mengambil iktibar, supaya kita ingat orang yang berzina macam mana, orang yang tinggalkan sembahyang macam mana, yang hantukkan kepala, makan daging busuk, yang potong lidah, orang perempuan yang buka aurat, yang segala macam, orang yang dayus, orang yang lelaki dayus, suami yang dayus, isteri yang tak taat kepada suami, kan macam-macam sekarang. Jadi kena tengok balik peristiwa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dapat mengambil iktibar dan faedah daripada hadis dan ayat-ayat yang kita baca tadi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma salli 'alaina hikmataka wa anzil 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.